Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit pandangan serta nasihat kepada pengusaha-pengusaha serta pengguna-pengguna Dobi layan diri. Dobi layan diri. Saya dan tuan-tuan mungkin di kalangan kita ni adalah pengguna Dobi layan diri. Apabila kita menggunakan perkhidmatan tersebut, bila mana saya merenung jauh, banyak kali saya melihat perkara ini berlaku, jadi saya mengambil satu keputusan untuk membuat video ini. Yang pertama, saya nasihatkan kepada pengusaha-pengusaha Dobi layan diri. Tidak dapat dinafikan bahawa negara kita ini adalah negara yang majmuk, berbilang bangsa dan agama, ada Melayu, Cina, India dan sebagainya bangsa yang wujud dalam negara ini. Juga agama, ada yang Islam dan ada yang non-Muslim. Perkhidmatan Dobi layan diri ini tidak lari daripada perkhidmatan yang dipakai, yang digunakan oleh orang Islam dan orang yang bukan Islam. Jadi bila kita orang Islam ini, kita ada terikat dengan ahkamut taharah, hukum-hukum bersuci. Hukum-hukum yang berkaitan dengan suci, bersuci. Orang yang bukan Islam itu tidak terikat dengan hukum-hukum tersebut. Kita tidak dapat salahkan mereka kerana mereka bukan Islam. Jadinya bagi kita pengusaha-pengusaha Islam, nasihat saya sedikit, pandangan saya sedikit, apabila mesin itu digunakan oleh rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, mereka itu tidak ada masalah. Tetapi kita yang terikat ini mungkin ada sedikit perkara yang kita kena renungkan di sana. Mungkin pakaian-pakaian mereka itu terkena najis. Sama ada najis itu mughallazah, ataupun najis itu mutawassitah, ataupun najis itu mukhaffafah. Cadangan saya kepada pengusaha-pengusaha Muslim Dobi layan diri, apabila mesin itu digunakan oleh rakan-rakan kita, cuba kita selepas mereka mengguna dan sebelum orang lain mengguna, kita cucikan sekali mesin tersebut. Kita basuhkan sekali sebelum pelanggan yang seterusnya guna. Sebab kita tidak mahu perkara itu, mungkin mesin kita itu juga terkesan dengan najis tersebut. Ini kita orang Islam kena ambil berat sikit. Orang yang bukan Islam tidak ada masalah. Tapi kita orang Islam kena ambil berat sikit pasal kita ada hukum. Pakaian kita ini bila terkena najis, kita nak bawa dalam ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, semalam saya ada menggunakan perkhidmatan Dobi layan diri ini. Macam tuan-tuan yang guna, dekat pintu mesin itu, dia ada stiker yang diletakkan had pakaian yang kita boleh letak. Bila kita letak pakaian mengikut had itu, semalam saya menggunakan satu Dobi. Air yang dimasukkan ke dalam mesin itu, yang dilepaskan dalam mesin itu, hanya suku daripada pakaian tersebut. Kadang-kadang tak dapat nafikan, kadang-kadang ada pakaian kita yang tidak basah. Bila basuh itu tak terkena air. Kita faham dalam perniagaan nak keuntungan, tetapi ini adalah berkaitan dengan bersuci. Orang nak basuh baju itu dicucikan, nak digunakan dalam ibadat. Jadi jangan kita ini terlampau memikirkan keuntungan sehingga baju yang dibasuh oleh pelanggan kita itu tidak suci. Yang ketiga, kepada pengguna-pengguna Dobi layan diri, kita ada anak, kita ada ibu bapa. Kadang-kadang pakaian kita ni bercampur dengan anak-anak, yang mungkin pakaian anak-anak ni bila mereka kencing, berak, terlekat, terkena dekat pakaian, kita pergi gaul pula baju tu dengan baju kita. Akhirnya najis itu terkena kepada pakaian kita. Jadi cadangan saya, macam orang Kedah kata, sebelum nak basuh tu kita bilas siap-siap pakaian anak-anak kita di rumah, agar kencing mereka, agar berak mereka yang terkena kepada pakaian itu dapat dicucikan sebelum ia bercampur dengan pakaian kita di dalam mesin basuh yang kita nak basuh, sama ada di rumah ataupun di Dobi layan diri. Mudah-mudahan video ini dapat disebarkan untuk peringatan kita bersama. Nasihat yang saya sampaikan atas dasar kasih dan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.